اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu Tuhanmu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, pelindungannya pelindunganmu. Ya Allah, Engkau masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika suka pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. So, kita nak start dengan bersenam dulu. Dah buka video dah? Belum. Oh, Dah betul. Dia buka gaya juga. cepat exercise. Say, oh my God, I see the way you shine. Duduk. Duduk je. You know you stopped me dead while I was passing by. Tak korang punya bahu. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my feet, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see Ada me gambar dance dah one sayang. more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm begging you to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before.
gitu. Okey tak korang? Kan biasa kan orang Jepun, kalau korang perasan orang Jepun kan pagi-pagi diorang start kerja diorang kena senaman. Kalau korang tengok orang Jepun punya lagi funny. Nanti Google lah jelas di YouTube. Dah waktu dah Jen. Okay Jen, continue. Ada sayang. Baru senaman sikit. Dah lama tak bersenam. Okay, so hari ni first kita punya morning meet up. Okay, so lepas ni kita akan buat setiap minggu kita akan buat benda ni. Tak kisahlah ada seorang pun kita tetap jalan. Okay, okay, so morning meet up ni kita akan bukan maksudnya kita akan buat tips-tips tapi bukan sharing daripada I seorang. Ni I nak cerita sikit sebelum I nak start dengan tips, tapi kita bukan akan cerita pasal takaful. Okay, maksudnya apa yang kita belajar hari Sabtu tu tak akan ada pada masa morning meet up. Okay, tapi perlukan suggestion daripada you all juga nanti apa yang kita patut buat di pagi macam ni. Okay, so akak punya cadangan kita nak bagi tips saja. Apa sahaja yang berkaitan, apa sahaja tips lah. Okay, tapi bukan akak seorang buat sharing, akan datang maybe Umi ke buat sharing, Suraya ke, Tia ke, Ati ke, Yami ke, Dina ke, depends. Okay, maksudnya apa saja, contohlah macam korang baca buku. Okay, so bila baca buku, korang nampak ada benda yang best dekat situ yang boleh di-share. Sesi ni sekejap je sebab kita nak buat sampai 9:30 je. So katalah ada beberapa tips yang korang rasa boleh di-share. Tak semestinya tips pasal business je, maybe tips pasal kesihatan. Kita open, tak kisah apa sahaja. Okay, so kita cuba untuk praktikkan benda ni. Kalau I seorang cakap, you all pun dah biasa dengar I cakap, dah biasa dengar leader bercakap. Sesekali nak juga dengar sharing daripada Umi, sesekali nak juga dengar sharing daripada Anis, daripada Suraya, macam tu. Okay, so hari ni I nak share dengan you all 5 tips. I pun baru baca je benda lah ni. Okay, so 5 tip daripada Sifu Buds. Siapa pernah dengar Sifu Buds? Siapa pernah tahu? Siapa pernah baca atau follow Sifu Buds? Pernah nampak lah. Buds ni kalau tengok macam tengok dia punya FB ke dia punya buku ke apa, tulis Sifu Buds. Tapi sebenarnya Sifu kalau tengok betul-betul dia punya ni sebenarnya Sifu FBX. Okay, so akan nak share hari ni apa yang akak baca. 5 sikap yang anda perlu ada untuk berjaya dalam bisnes. Okay, so 5 sikap ni kalau kita praktikkan, insyaAllah kita boleh berjaya. Kita boleh pergi jauh. Okay, so yang pertama, Sifu Buds kata, kita mesti fake it, you will make it. Okay, faham tak maksudnya kat situ? Kita berpura-pura berjaya. Contohlah kita nak berjaya kan? So kita berpura-pura berjaya dulu. Okay, so bila kita berpura-pura berjaya, insya-Allah kejayaan tu akan datang pada kita. Maksudnya kita kena ada rasa. Bila kita nak berjaya tu kita kena ada rasa dulu. So rasa tu akan menghasilkan tindakan. Okay, contoh kita nak berpura-pura bahagia. Apa yang kita akan buat kalau kita nak berpura-pura bahagia? Biasa apa kita buat kalau kita nak berpura-pura bahagia? Tersenyum. Kan? So bila kita senyum, so automatically orang yang tengok, orang akan nampak kita bahagia walaupun sebenarnya kita tengah derita. Okay, itu itu cara dia lah, kita berpura-pura dahulu, lepas tu benda tu akan datang dengan kita. Kata pakar psikologi, okay, kita kena ada rasa mengenai sesuatu perkara, maka tindakan kita akan bagi respon.
Okey, tindakan kita akan bagi respon pada rasa tersebut. Contoh kita nak pura-pura bahagia tadi. So tindakan kita apa? Senyum. Okey, so dia akan menghasilkan bahagia. Okey, so bila kita bertindak dengan rasa tertentu, perasaan kita, emosi kita, tahap keyakinan diri kita, dia akan ikut selari dengan kita punya tindakan. Okey, so tips yang kedua, sentiasa yakin dengan diri sendiri. Yang ni kan ramai orang sometimes gagal nak buat. Ramai orang yang dia kurang ada confident. Kan? Kenapa Tia? Tia angkat tangan. Tia nak cakap tak confident. Tak adalah, kalau tak confident tak adalah close case berjujuk-jujuk tu. Datang mana case tu kalau tak confident. Kan? So dia macam ni tau. Bila kita confident, kita boleh close. Selalu ini benda yang sometimes kita gagal buat. Contohlah macam kita nak jumpa klien. Tapi kita lebih kepada tak confident. Kita rasa macam, boleh ke aku present ni sekarang? Dia faham ke tak? So, korang kena ubah benda tu. Maksudnya, ubah bila kita nak jumpa dengan prospek, terus rasa confident. Satu lagi, tadi macam tindakan kan, bila kita nak, dia kata fake it kan, yang awal tadi kan. So, mungkin salah satu daripada caranya adalah dengan dress up. Dress up kita, bila kita pakai proper dress up, kita akan lebih confident. Contoh macam pagi ni, I nak bersenam. So, I rasa macam I nak dapat feel tu. Nak dapat feel bersenam tu. So, kita pakai baju yang proper untuk bersenam. So, dia akan rasa lah. Okay. So, sama juga. Bila kita nak confidentkan diri kita ni. Okay. So, Ara baru join. So, dia cakap perasaan rendah diri tu, bila kita ada perasaan rendah diri itu adalah sebenarnya perkara biasa. Okey, tapi kita ada pilihan, sama ada kita nak terus dengan perasaan rendah diri ataupun kita nak bangkit dengan semangat baru. Okey, dengan orang kata dengan confidentnya. Macam tu. Okey, so dia cakap lagi, percayalah semua orang suka orang yang berkeyakinan tinggi. Okay, contohlah macam korang pergi present kan. Bila kita pergi present dengan kita punya prospek, korang rasa orang tu dia suka kita confident ataupun dia nampak macam kita ni iya tak iya je, betul ke tak budak ni present ke aku ni. Kan? Kalau kita tak ya, maksudnya bila kita nak teruskan dalam keadaan yang tak confident tu, so bila kita jumpa dengan kita punya prospek, kita akan teragak-ragak, kita akan nampaklah kita punya gagap, tak smooth kita punya presentation sebab dalam diri tu sendiri tak ada keyakinan. So tindakan tu pun dah jadi tak nampak tak yakin. Okay, so bila kita yakin, kita present dengan orang kata bersungguh-sungguh. Okay, sebab kita yakin tadi dengan kita punya pemakaian, dengan kita punya tool semua dah lengkap, senjata kita orang kata dah lengkap. Bila kita jumpa dengan prospek, kita akan rasa macam, okay, aku confident. So kita explain pun dengan confident. Bila kita explain dengan confident, prospek dia akan rasa macam trust dekat kita. Dia nampak kita punya confident level tu tinggi. Perasan tak, kalau orang yang bila jumpa dia punya prospek, bila dia confident, dia jarang dapat pertanyaan daripada prospek dia. Itu yang I perasan. Okay, bila masa you all rookie, maybe macam-macam pertanyaan daripada prospek. Sometimes itu yang bagus sebab kita belajar. Tapi kenapa bila senior-senior yang pergi kan presentation, jarang jumpa soalan. Kita terang daripada A to Z, lepas tu dia dah tak tanya apa-apa dah. Sebab sebenarnya walaupun ada pertanyaan, tapi sebab dia confident dengan kita, dia terus sign up je. So benda ni kita kena build. Okay, kita kena lahirkan dalam diri kita. Yakin. Kena ada perasaan yakin. Kena ada perasaan confident. Okay. So yang ketiga, kita kena rajin minta bantuan dengan orang lain. Okay, so korang kena percaya orang dekat luar sana yang korang nampak dia hebat, yang korang nampak dia memang successful person, sebenarnya dia bukanlah pandai semua benda.
Sekarang kita nampak dia ni mesti terror. Kak Jaja bolehlah dia dah GM, dia mesti terror. Semua benda dia tahu. Sebenarnya tak pun. Okay, sebab orang-orang macam ni, orang-orang berjaya biasanya dia bukan tahu semua benda, tapi dia biasanya meminta tolong daripada ramai orang. Okay, kalau dia tak tahu ni, dia tanya. Kalau itu tolonglah, kita minta tolonglah. Bila kita tak tahu tu, kita bertanya. Kan, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat tu? Itu cara dia. Okay, so kita kena selalu buat kerja secara berjemaah. Okay, sebab dia kata beraksi solo boleh berjaya dengan pantas. Okay, tapi beraksi secara berjemaah lagi boleh pergi jauh dengan lebih cepat. That's why selalu kita cakap teamwork kan. Kenapa kita cakap teamwork? Kita bukanlah kata nak teamwork tu untuk kepentingan agensi sahaja. Untuk kepentingan agensi semata. Tak. Sebenarnya teamwork tu untuk diri ejen tu sendiri, untuk diri kita. Bila kita ada teamwork untuk diri kita sendiri. Kan? So maksudnya bila kita selalu bergaul, bercampur, selalu bertanya, perasaan segan tu dah akan jadi kurang. Korang perasan tak? Kalau new agent, bila dia aktif dekat dalam WhatsApp group, biasanya dia tanya macam-macam. Lepas tu nanti ramai orang tolong jawab. Kita akan tolong. Yang mana tahu kita akan tolong jawab. Betul tak? Tapi kita tengok nanti ejen ni mesti dia antara ejen yang selalu close case. Perasan tak? Benda ni I selalu perasan. Bila ejen tu aktif dalam grup, maksudnya dia aktif. Dia selalu meminta tolong daripada ramai orang di sekeliling dia untuk bantu dia. Untuk bantu dia close case. Untuk bantu dia memahami sesuatu plan tu. Kan? Dan enak dia akan berjaya close case. Sebab apa? Dia ada perasaan minta bantuan dengan orang. Bila kita tak tahu, kita kena bertanya. Bukan kita senyap-senyap sendiri, takut nanti kalau aku tanya nanti orang kata, dia ni soalan macam ni kau tak tahu. Soalan bodoh, bagi soalan bodoh macam ni. Tak ada orang. Perasaan kita je sebenarnya. Sebenarnya bila kita bertanya tu, kalau kita rasa yang soalan kita adalah soalan bodoh, itu adalah perasaan kita. Sebenarnya orang lain boleh je accept. Bila kita bertanya, boleh je accept yang kita tak tahu. Okay. So yang, Okay, yang keempat, kita kena pilih siapa kawan kita. Ini paling penting. Okay, orang selalu tak you all dengar kita dekat mana, siapa kawan kita, kita dekat mana 5 tahun akan datang ni, kita dekat mana dan siapa kawan kita pada ketika itu. Okay, so kalau kita nak kaya, kita kena berkawan dengan orang kaya. Kalau kita nak berjaya, kita kena kawan dengan orang berjaya. Kita kena keluar daripada comfort zone, dia kata. Okay. So dia kata orang berjaya ni dia biasanya pandai uruskan masa. Okay, so masa yang dia uruskan tu salah satu daripadanya adalah dengan duduk dan bergaul dengan orang yang berjaya. Itu dia punya tips dia. Okay, bila kita nampak seseorang itu berjaya, kita kena selalu mendampingi dia. So macam korang nak korang nak berjaya dalam industri insurans dan takaful ni. Okay, so korang kenalah sentiasa mendampingi ejen-ejen yang berjaya, yang korang nampak, contohlah macam Tia selalu close case. Why not? Tanyalah dengan Tia selalu, Kak. Macam contoh Umi. Umi tak semestinya, sekejap Rekan, slow sikit. Mama tengah bercakap. Slow. Okay, so maksudnya contohlah macam Umi. Walaupun Umi join, introducer Umi adalah Kak Soraya. Okay, tapi tak salah pun kalau Umi tiba-tiba nak
PM Kak Tia. Tanya, Kak Tia macam mana Kak Tia ni. So kita tak salah pun untuk kita minta pendapat orang lain dan tak salah pun untuk kita sentiasa menampingi orang-orang yang berjaya ni. Kadang-kadang ada orang kata, alah dia ni nak menumpang lah tu, menumpang kejayaan orang, nak menumpang populariti orang. Kita kena, orang kata bila kita nak berjaya ni, kita kena jadi katak pekak. Dan katak pekak dan apa? Bisu. Katak pekak dan bisu. Apa sahaja yang korang dengar, abaikan. Sebab bila on the way kita nak berjaya ni, kebanyakannya memang kita akan dengar macam-macam orang kata. Faham tak? So macam ada je apa ni, kau tahu tak industri insurans ni susah, industri takaful ni susah. Banyak gila rejection apa semua. Kau takkan senang-senang nak berjaya. Cuba kau buat benda lain yang nampak tak, bila orang yang tak berjaya ni dia akan suka nak cari kesilapan kat mana-mana je. Tapi kalau orang tu berjaya walaupun dia bukan dalam industri ni, tapi bila kita bertemu dengan dia akan bagi tips. Dia tak kisah pun kita nak join apa pun, kita nak buat apa pun, tapi dia sentiasa akan bagi support pada kita, akan bagi nasihat. Orang-orang ini adalah memang sikap orang-orang yang berjaya ni. Okay, so dia suruh kita keluar daripada kita punya comfort zone, berkawan dengan orang yang suka mencabar diri, dia kata. Okay, sebab ada orang yang dia sukakan cabaran. So kita kena bergaul dengan orang-orang yang macam ni. Okay, so yang kelima, ambil risiko. Okay, so orang berjaya biasa mengambil risiko dalam hidup mereka. Contohlah macam Umi. Masa Umi nak jadi ejen awal-awal dulu, Umi rasa ada risiko tak bisnes ni? Umi rasa berisiko tak bila Umi join? Ada tak risiko kegagalan kat situ? Tak ada. Maksudnya Umi memang join industri dalam keadaan yang positif. Tapi ada orang yang dia rasa maybe dia betul ke tak betul dia buat ni, tapi tak apalah. So macam akak dulu, nak kata positif 100% pun tak juga. Masa akak mula-mula join industri, akak tak rasa pun akak macam 100%, tapi akak main redah je. So maksudnya kalau berjayalah, tak berjaya pun tak apa. Aku ambil je risiko. Aku join je dulu. Macam tu. So macam korang juga. Contohlah mana-mana yang masih ejen lagi. So nak naik UM tadi, bila nak rasa macam nak naik UM lah, tak apalah, risikokan diri untuk rekrut orang baru. Ajaklah kawan-kawan. Masa tu kita dah tahu dah, ini kalau aku ajak kawan-kawan ni aku memang kena kena selalu ajar dia, padahal kita pun tak tahu lagi, tapi kita macam nak merisikokan diri kita je. Sebenarnya bila kita buat tu kita tak tahu dalam pada kita merisikokan diri kita, konon-kononnya tadi nak rekrut, tapi kita tak tahu bila sekali kita buat macam shock pula bila kita buat sama-sama ni ada kawan yang sama-sama tak pandai, kononnya sebab baru lagi kan, sama-sama aku tak pandai, aku tahu kau tanya aku. So bila ni pun memang bersama-sama, dan end up keputusan kita yang merisikokan diri kita nak rekrut tadi, tiba-tiba rasa best, dan tiba-tiba rasa dah AUM, dah naik UM, faham tak? So maksudnya tindakan kita tadi tu boleh membantu kita sebenarnya untuk pergi lebih jauh. Tapi di peringkat awalnya kita risikokan diri. Macam akak juga, akak dulu risikokan diri. Dah RM80 pun akak rasa banyak juga sebenarnya untuk ambil exam. RM80 untuk orang yang memang berduit, yang memang berjaya, yang memang orang kata tak ada masalah, gaji besar, tak ada, okey je. Tapi untuk certain orang RM80 tu berat. Contohlah macam akak dulu, kalau lagi 2 minggu nak gaji, masa tu dalam poket cuma ada 100 lebih, RM80 tu mahal tak? Akan rasa mahal kan RM80 kan? So akan rasa ya Allah, kalau RM80 ni aku pergi ambil exam tiba-tiba fail, macam mana? Kan?
RM80 ni aku ambil exam, dah lulus tiba-tiba buat tak berjaya. Macam mana? So itulah antara contoh merisikokan diri. Tapi kita buat je. Bila kita buat, alhamdulillah tak sangka pula di peringkat awal RM80 boleh jadi RM80 yang aku risikokan tadi, tapi dah jadi RM500 dia punya pulangan. Dah jadi RM1,000 pulangan dia. Dah jadi enak sampai hari ni dah berpuluh-puluh beratus-ratus kali ganda dengan apa yang kita ambil risiko daripada awal tadi. So benda ni kita kena berani. Okay, so berani kena bergaul lah dengan orang-orang yang suka ada orang perasan tak bila kita berkawan dengan dia suka cabar kita. Bagus tau sebenarnya kita berkawan dengan orang-orang yang suka cabar kita ni daripada kau kawan dengan orang yang fake ni. Wah, fake depan kita dia macam okey-okey je, belakang kita ni. Lepas tu bila kita tak berjaya apa semua, bila kita cakap dengan dia yang kita down ke apa, that's why penting bila kita dalam keadaan down kita cari orang yang betul. Kita cari leader kita cari orang-orang yang berjaya dalam industri, orang-orang yang berjaya dalam agensi. Sebab orang-orang ni je yang akan bantu kita tadi. Okay, sebenarnya kalau tengok daripada 5 tips ni, dia pergi mari dia saling berkaitan. Dia saling berkait. Okay, so bila kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang-orang yang positif. Kita kena cari orang-orang yang positif, cari orang yang berjaya dekat dalam kita punya agensi. Rapat-rapat dengan diorang, sentiasa bertanya. So enak korang tengok korang punya result macam mana. Compare dengan bila kita tak berjaya, bila kita tengah down, kita cari orang yang tak ada case. Benda ni memang efek. Okay, sebab bila kita cari dengan orang, tak apalah aku pun tak ada case. Kau ada case? Tak ada. Sama-sama ketawa. Kakak aku tak ada case, kau pun tak ada case. Apalah kan. Tapi lagi worse kalau kita jumpa orang tu, alah tak apalah, relax memang susah pun. So bila dah serap dalam kepala ni susah, dia akan jadi susah. Bila rasa dalam kepala ni, memang aku tak boleh buat lah. Padahal Padahal bila tengok bukannya tak boleh buat. Approach tu yang tak ramai sebenarnya kan. Kadang-kadang kita rasa macam apa hal lah semua orang reject aku semua. Aku dah pergi jumpa 10 orang dah. 10 orang ni aku approach tak tahulah kenapa. Semua orang pun reject aku. 8 orang reject aku sekarang ni. Tapi kalau kita jumpa orang yang, bila kita jumpa orang yang tak betul, orang tu akan cakap memang susah pun. Susah kau, aku pun dah buat dah 8 orang, aku approach 10 orang, 8 orang memang reject aku. Tapi kalau jumpa orang yang betul, kita tanya dengan orang yang betul, contohlah jumpa dengan ni, memang betul kau dah jumpa 10 orang tapi dalam industri ni kau tahu tak ratio dia berapa? 10, 3, 1. Memang betul daripada 10 orang kita jumpa tu sebenarnya memang yang akan reject kita tu 7 orang. 3 orang je yang biasanya akan respon. So bila kita dengar dan biasanya daripada 3 orang tu 1 je sebenarnya yang memang akan ambil. Itu memang ratio dia. Tapi semakin lama kita dalam industri, 10 orang maybe 8 orang yang akan respon dan yang akan close 4 orang. Maksudnya semakin lama semakin baik. So bila kita jumpa orang yang betul, kita akan rasa lega. Tapi kalau kita jumpa orang yang tak betul, kita rasa macam memang tak boleh buat lah sebenarnya. Dia pun kena reject, aku pun kena reject. Memang industri ni tak boleh pakai. Kita akan rasa macam tu. Okay, so itu tips daripada si Fubat yang maybe kita boleh implement dalam diri kita. Yang pertama tadi tu, apa? Yang pertama? Berpura-pura berjaya. Berpura-pura berjaya. So lepas ni korang kena berpura-pura berjaya. Konon-konon dah macam korang tengok AUM macam Tia, Kak Suraya, kan dia dah macam dia bawa diri dia macam seorang UM. Betul tak? Macam Umi rasa tak macam Kak Suraya dah macam UM Umi dah sebenarnya. Sebab dia ajar produk, dia ajar ni. Akak saja je biarkan dia. Supaya dia bila dia act macam UM, dia sendiri akan rasa confident. Kan? Tengok dia gelak. Okay, so pura-pura berjaya yang pertama tadi. Lepas tu yang kedua kenapa? Yakin dengan diri sendiri. Okay, so kena yakin dengan diri sendiri sebab keyakinan diri ni sebenarnya adalah aset kita yang paling berharga. Okay, untuk orang berniaga inilah aset kita.
confident. Okay, perasaan confident ni kita boleh build dia. Okay, lepas tu yang ketiga kena buat apa? Minta bantuan orang. Kena sentiasa minta bantuan daripada orang lain. Jangan rasa diri tu hebat sangat tak perlu bantuan. Okay, kami yang dah leader, dah UN, masing-masing dah UN, masing-masing dah GM, I sendiri masih dah GM, masih perlukan bantuan daripada ramai orang. Bantuan daripada you all, my team, bantuan daripada kawan-kawan seangkatan, leader-leader seangkatan, selalu sangat kita minta bantuan. Okay, so yang keempat, pilih siapa kawan kita tadi kan. So lepas ni kena pilih kawan dah. Bukan nak action, nak pilih kawan. Tapi kalau kau tak cukup positif, kau tak payah cakap, tak payah kawan dengan aku. Okay, so sebab bila kita nak build confident tadi, kita memang kena kawan dengan orang-orang yang boleh bagi kita naikkan confident kita sendiri. Okay, so yang kelima tadi apa? Ambil risiko. Okay, so itu je sharing akak untuk hari ni, 5 tips. Okay, so ada apa nak tanya? Tak ada Okay, so minggu depan siapa nak volunteer? I nak volunteer je. Orang-orang positif ni dia rajin volunteer tau. Siapa nak volunteer, nak share tips? Ada tak? Siapa? Anis. Okay. Tepuk untuk Anis. Okay, so minggu depan kita nak dengar tips daripada Anis. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, okay, so kita end kita punya meeting kita pagi ni, meet up kita pagi ni. So nanti boleh kalau korang rasa meet up ni bagus, cuba share dekat dalam group supaya menarik orang lain pun join kita pagi-pagi. Okay, so okay, so Mama nak cantik. okay. Okay, so kita end meeting kita dengan surah Wal-As. Terima kasih GM. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you GM. Bye. Bye.